Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4, terutamanya tingkatan 4 Camp PA daripada SMK Sultan Alauddin. Selamat tengah hari saya ucapkan, dan pada minggu ni kita ber-PDPR lagi. Dah 2 minggu kita tak ber-PDPR sebab last week ada cuti apa semua, lepas tu ada MCO, ada PKP 3.0, jadi 2 minggu juga kita berehat. So kita sambung balik dengan kita punya tajuk tajuk seterusnya untuk pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 4. Okey, korang boleh tengok dekat skrin. Jadi 2 minggu lepas lah minggu lepas, okey, tengok kat sini saya ada bagi video lah tentang pemakanan, unit 2 pemakanan. Kita berada dalam topik pendidikan kesihatan. Jadi unit pertama peers, unit kedua pemakanan, dan unit ketiga adalah pertolongan kecemasan, pertolongan cemas. Jadi ini adalah unit yang terakhir. Okey, nanti bila dah habis unit ni kita akan sambung balik lah mana-mana yang kita belum belajar lagi . Contohnya macam dalam permainan kategori jaring ni, saya rasa ada sepak takraw ataupun tenis lah yang belum kita pelajari. Baik, kita habiskan dululah tentang pendidikan kesihatan. Okey, jadi dalam unit 3 ni adalah berkenaan dengan pertolongan cemas. So, sebelum kita lanjutkan lagi, korang tonton video ni. Ini body. Pertama, pastikan keadaan selamat. Clear from danger. Selamat, bos. Good job. 2. Periksa tahap kesedaran pesakit. Encik, dan buka saluran pernafasan dan dengar. Jika tiada tindak balas ataupun tiada dengar pernafasan ataupun anda dengar seperti ini, pesakit mengalami serangan jantung. 3. Jangan lupa minta bantuan. Tolong! 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 4. Jangan panik dan jangan lupa call 999. Carut! Choi! Okay, I call. Hello, 999 ke? Oh, saya ada kecemasan. I tak tahu kenapa tiba-tiba dia pensan iPhone. Jeritlah tolong tadi, I tak tahu macam mana. Pastikan anda kekal di talian dan dengar arahan seterusnya. Untuk ini, jangan cuba sekali-kali cium pesakit. Taste. Okey, untuk lakukan tekanan dada, satu tangan anda di hadapan, satu tangan anda di belakang. Kuncikan tangan anda, letakkan di antara tengah-tengah tulang dada dan lakukan tekanan dada guna berat badan anda. Dan play music for me. Tekanan CPR dilakukan sebanyak 100 hingga 120 tekanan per minit. Lakukan tekanan sedalam 5 hingga 6 cm. Elakkan gangguan semasa melakukan tekanan CPR. Pulse ready. Ready, team leader. We are about ready.
minta tolong dan panggil bantuan. Call 999 dan teruskan tekanan CPR and stay in line. Hands only CPR. Senang saja. Tiba. Okey, macam mana? Saya harap korang dapat faham dan enjoy lah bila tengok video tadi. Video tadi dihasilkan oleh Apex Production. Saya ucapkan terima kasih sebab meminjam video dia. Okey, kita terus tengok pertolongan kecemasan. Tengok pada skrin telefon korang ataupun laptop korang. Ada unit 3 pertolongan cemas. Cemas. Okey, standard pembelajaran. Standard pembelajaran ni apa yang korang perlu tahulah bila kita mempelajari topik ni. Okey, yang pertama kita kena mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan CPR. Yang kedua, kita dapat menjelaskan prinsip dan prosedur CPR. Yang ketiga, menilai situasi kecemasan yang memerlukan CPR. Okey, keempat, mendemonstrasikan pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur CPR. Okey, jadi empat ni korang kena tahulah. Lebih-lebih lagi apa yang dimaksudkan dengan CPR, prosedur melakukan CPR. Dan kalau kita dapat satu situasi, macam mana, apa yang kita perlu buat. Contoh orang tu sakit jantung ke, apa kita perlu buat. Kalau orang tu kena kejahatan elektrik ke, apa yang kita perlu buat. CPR lah kan, tapi bagaimana cara dia. Dia lain-lain dan ikut situasi. Dan kita kena dapat yang last tu demonstrasikan cara untuk pelaksanaan pertolongan cemas tu. Okey, next, pengenalan. Okey, apa yang dimaksudkan rawatan kecemasan ni, rawatan cemas ni adalah tindakan awal yang perlu diambil untuk menyelamatkan nyawa mangsa dalam situasi mengejut dan tindakan serta-merta dan pantas. Okey, jadi bila berlakunya kecederaan ke kecemasan macam yang saya cakap tadi, macam sakit jantung dan juga kejahatan elektrik kan, itu adalah tindakan awal kita yang perlu diambil lah. So kita dapat menyelamatkan nyawa mangsa dan kita kena lakukan tindakan tu dengan pantas lah. Okey, yang kedua, rawatan awal ini diberikan kepada mangsa sebelum tibanya pasukan perubatan. Okey, for sure lah sebab kita nak bagi rawatan ni sementara pasukan perubatan datang ataupun paramedik datang. Okey, CPR. CPR merupakan prosedur bagi menyelamatkan seorang mangsa yang tidak sedarkan diri akibat satu kemalangan yang berlaku. Okey, itu maksud dia, prosedur CPR tu lah. Dia nak selamatkan seorang mangsa yang tidak sedarkan diri apabila berlakunya kemalangan. Okey, apakah yang dimaksudkan CPR? Okey, maksud dia adalah cardiopulmonary resuscitation. Okey, itu maksud dia. Okey, cardio adalah jantung, pulmonary adalah paru-paru dan resuscitation adalah pemulihan. Okey, jantung, paru-paru, pemulihan. Pemulihan ni macam kita pulihkan sesuatu lah. Kita baiki, kita elokkan sesuatu, macam tu lah senang maksud dia kan. Okey, CPR adalah satu tindakan awal yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa mangsa yang terhenti pernafasan. Nafas terhenti supaya dapat kembalikan aliran darah dan pernafasan secara spontan. Jadi apa kita buat CPR tu, tujuan dia itulah mangsa tu dia berhenti nafas, macam pengsan, betul, dia macam sesak nafas, tak boleh nafas kan. Jadi kita kena kembalikan dia punya pernafasan tu supaya aliran darah dia boleh berjalan lancar dan secara spontan lah pada masa kita buat CPR tu. Okey, bantuan hembusan pernafasan mulut ke mulut. Bila ada CPR mesti kita kena buat bantuan mulut ke mulut. Seterusnya kita tengok pada prosedur CPR. Okey, yang pertama, danger ataupun bahaya. Pastikan persekitaran mangsa dalam keadaan selamat dan tidak selamat. Tadi kita dah tengok video benda tu semua ada prosedur dia. Okey, kedua, responsiveness, tindak balas. Okey, periksa tindak balasnya. Jadi mangsa tu kita kena tengok dia punya respon lah. Kita tepuk kuat bahu mangsa tu untuk sedarkan diri, sedarkan mangsa tu. Tanyakan
kau okey ke? Tanyalah apa-apa sebenarnya. Jika sebaliknya, maksudnya kalau bangsa tu diam, tak bergerak, terus call 999 untuk dapatkan bantuan kecemasan seterusnya lah daripada pasukan perubatan. Okey, kalau si pesakit tu, bangsa tu, bila kamu tanya kamu okey ke, dia ada respon dia ada respon, ataupun bila kamu dengar dia punya nafas tu ada nafas lah kan. Jadi kamu kena buat next step CPR apa yang kamu perlu lakukan. Okey, yang ketiga lah, okey, airways, laluan pernafasan. Jadi kamu perlu baringkan mangsa atas permukaan yang rata dan keras. Okey, kemudian tertiarapkan, pusingkan badan manusia, melutut di sisi kepala mangsa. Jadi kamu kena melutut, dan mangsa pula kamu kena macam terlentang lah, dia hadap ke atas. Kalau tertiarap, kamu betulkan lah, betulkan supaya dia menghadap ke atas lah, dia terlentang. Okey, kemudian kamu melutut di sisi mangsa, di sebelah mangsa. Keluarkan sebarang bernasih yang menghalang saluran pernafasan. Jadi kalau orang tu tercekik ke apa, kamu keluarkanlah. Okey, kalau ada benda yang tersekat yang menyebabkan dia tak boleh bernafas. Kemudian buka saluran pernafasan dengan mengangkat dagu dan dongakkan kepala mangsa. Jadi kamu kena tolakkan kepala dia, dongakkan. So kat sini dia akan terbuka lah dia punya kerongkong dia. Okey, jadi pernafasan tu tak adalah tersekat. Alright, kita terus kepada yang keempat, iaitu breathing. Breathing ni B tak ada, bernafas. Jadi lihat pergerakan dada mangsa, dengar bunyi pernafasan dan rasa hembusan nafas menggunakan pipi. Jadi bila kamu dah dongakkan tu, dia punya rongga kerongkong dia terbuka kan, dia boleh bernapas. Kalau dia boleh bernapas, dada tu akan macam naik turun lah, dia akan bernapas lah. Okey, dan kamu cuba dengar. Okey, cuba dengar dekatkan telinga kamu kepada mulut dia, ada tak bunyi pernafasan tu. Dalam video tadi ada dan kamu dekatkan pipi kamu ni lah untuk rasa angin pernafasan tu ada tak. Okey, jika tiada pernafasan, maka prosedur CPR dilakukan. Kalau tak ada pernafasan lah, maksudnya senyap kan, kaku kan, jadi kamu kena lakukan CPR lah pada mangsa. Okey, jadi yang kelima, kita lakukan CPR lah, cardiopulmonary resuscitation. Okey, jika tiada pernafasan, picit hidung mangsa dengan ibu jari dan jari telunjuk, tutup hidung dia. Okey, macam ni ni pegang pakai jari. Okey, lakukan hembusan udara dari mulut ke mulut. Perhatikan pergerakan dada mangsa. Jadi kamu tutup hidung, dongakkan. Okey, tiup tiup hembusan udara lah. Okey, nanti saya akan tunjuk beberapa video lah supaya kau lebih faham proses-proses atau prosedur CPR tu nanti. Okey, hembus 1 saat bagi setiap hembusan. Periksa keadaan nadi mangsa dalam masa 10 saat. Okey, nampak? Hembus 1 saat bagi setiap hembusan. Macam tu 1 saat 1 hembusan. Lepas tu periksa nadi dia lah dalam masa 10 saat. Laju ke tak, ada ke tak. Kan peganglah mana dekat sini ke tempat yang ada nadi. Jadi tengok dalam 10 saat tu ada nadi tak. Yang seterusnya nombor 6 ECC, External Cardiac Compression. Kalau tengok pada dia punya tajuk tu, dia punya nama dia tu, external ni luaran, cardia ni jantung kan, dan compression ni macam tekanan. Okey, periksa nadi mangsa, keadaan nadi mangsa tadi. Jika tiada, cari posisi pertemuan di antara tulang rangka dengan luaran side-pod, bahagian bawah tulang dada. Okey, kat sini ni kan ada macam tulang rangka tu kat sini. Dekat sini. Sini. Dekat ujung dia tu, bila tekan dia lembut kan. Kat atas ni kamu akan tekan dia macam ada tulang keras bawah sikit. Situ. Okey, kamu cari bahagian tu. Okey, menggunakan jari telunjuk lah dan jari tengah macam ni lah. Okey, tekan macam ni. Okey, letakkan tapak tangan kiri di atas tapak tangan kanan dan kemaskan antara tapak tangan. Jadi kamu kena buat macam ni. Okey, buat macam ni sebab kamu nak tekan. So dekat sini nanti kamu akan tekan lah. Okey, nampak macam gambar ni. Okey,
Kemudian luruskan lengan hingga ke paras bahu dengan mencondongkan badan ke hadapan. Okey, nampak? Luruskan tangan kamu tekan dekat badan mangsa lah. Okey, dan lurus. Okey, ni sudah. Lakukan sebanyak 30 kali tekanan dengan kedalaman 5 cm. Jadi kedalaman tu kamu tekan tu dia turun 5 cm. Jangan tekan lebih pada 5 cm. Takut bahaya takut rosak pula jantung ataupun tulang-tulang dekat sini kan. Dia dalam 5 cm lah, lebih kurang 6 cm sikit pun tak apa sebenarnya. Tekan Okey, sebanyak 30 kali. Tidak melebihi 6 cm. Jangan lebih 6 cm dia cakap. Pada kelajuan 100 hingga 200 tekanan seminit. Jadi kamu kena tekan dalam seminit tu kena 100 ataupun 120 tekanan. 1 2 3 kiraan macam tu lah lebih kurang. Ulangi langkah 5 dan 6 hingga mangsa sedar. Jadi harap-harap sedar lah kan. Kalau tak sedar, itulah tadi kita dah call 999 tadi. Dia orang akan ambil tindakan lanjut lah. Okey, kedudukan pemulihan. Jadi bila kita buat berjaya CPR tu berjaya, mangsa pun boleh bernafas, dia dah macam sedar. Okey, apa yang kita boleh buat? Kita tengok kat skrin Apabila mangsa yang diberi rawatan CPR mulai sedar, dia hendaklah meletakkan dalam keadaan kedudukan pemulihan. Jadi kita kena pastikan mangsa dalam keadaan kedudukan pemulihan bila dia dah sedar. Kalau tak sedar tu dah lain cerita kan. Yang dah sedar ni. So bagaimanakah cara prosedur dia? Okey, prosedur ni bertujuan untuk menghalang lidah mangsa daripada menutupi saluran pernafasan. Itu tujuan dia The next, kedudukan pemulihan. Okey, kedudukan kepala mangsa yang lebih rendah daripada badan akan menyebabkan mangsa sukar untuk bernafas. Bila kepala kita lebih rendah daripada badan kita kan. Ni kepala. Okey, badan kita macam ni. Jadi itu tak baguslah. Jadi menyebabkan kita sukar untuk bernafas. Jadi kamu make sure kepala tu kat atas, badan kat sini lah. Ni badan, ni kaki lah macam ni. Kau boleh, ataupun macam ni pun okey. Jadi kepala tu dekat atas daripada badan. Oleh itu, kedudukan pemulihan membolehkan mangsa bernafas dengan baik sebelum kehadiran pasukan perubatan. Itulah tujuan dia supaya lidah tu tak menutup saluran pernafasan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya mangsa boleh bernafas dengan baik, dengan selesa, dengan mudah sebelum pasukan perubatan datang. Okey. Jadi langkah melakukan kedudukan pemulihan, baringkan mangsa dalam keadaan selesa. Ini cara dia baringkan mangsa dalam keadaan selesa. Okey, baring macam tu, macam biasa. Pastikan mangsa di tempat selamat dan teduh. Macam tadilah tempat tak ada bahaya, tempat yang selamat lah. Tak ada bahaya, mudah untuk kita buat kerja-kerja CPR lah. Okey, gerakkan mangsa dalam keadaan mengiring. Okey, kamu tolak mangsa supaya dia mengiring. Kaki disilang untuk memudahkan mangsa digerakkan. Okey, yang ni saya akan tunjukkan video kejap lagi, cara-cara untuk melakukan kedudukan pemulihan. Nanti kamu boleh tengok lah. Okey, siku dibengkokkan. Okey, siku yang ni, siku dibengkokkan di bahagian kepala macam ni, kalau tak silap, untuk menahan mangsa daripada tergolek macam tu Okey, kemudian tangan satu lagi kat sini juga. Tak apalah, nanti kamu tengoklah video yang saya akan tunjukkan. Kaki dibengkokkan untuk menstabilkan kedudukan. Jadi kaki dia akan bengkokkan supaya kedudukan mengiring tu tak jatuh lah. Okey, maksudnya mangsa akan mengiring je. Jadi dalam keadaan macam tu dia mudah untuk dia bernafas. Okey, kita tengok video tentang CPR.
Okey, jadi kamu dah tengok beberapa video tentang cara nak buat CPR tu, prosedur dia dan juga kedudukan pemulihan kedudukan pemulihan lepas kita lakukan CPR. Jadi saya rasa itu saja tentang topik pertolongan cemas ni. Dia simple saja, tak banyak. Dia berkaitan rapat dengan CPR saja. Apa prosedur dia, apa maksud dia dan apa yang kamu perlu buat, langkah apa kedudukan pemulihan, semua itulah. Okey, kita tengok pada skrin tugasan. Okey, sebagai tugasan yang pertama, minta kamu tekan subscribe dan like lah video ni subscribe dan like video ni. Kalau dah subscribe tu, saya ucap terima kasih sebab tak rugi pun subscribe ataupun like video ni, kan? Okey, yang kedua, sila komen nama penuh. Okey, betul strok kelas, strok singkatan nama sekolah di ruang komen video ini sebagai rekod kehadiran kamu lah. Okey, jadi contohnya macam itulah, kamu kena pergi ke ruang komen bawah tu, bawah video tu. Okey, klik, kamu tulislah nama penuh kamu, kemudian strok nama kelas. Okey, tingkatan 4 Camp SI ke, okey, Camp PA ke, strok SMK SA. Okey, kenapa saya suruh tulis nama sekolah ni? Sebab video ni mungkin sekolah lain pun tengok jadi untuk kena pasti itu adalah kamu, pelajar Alauddin, kena tulis ni lah. Okey, dan next, tugasan yang ketiga, sila jawab soalan nombor 1 di muka surat 106, 107 dan 108 di buku kerja yang saya bagi itulah. Okey, yang kamu beli tu, buku kerja PJK tu, tingkatan 4 tu. Okey, ada 3 muka surat tu kamu siapkan. Okey, bila dah siap, kamu snap send dekat saya, menggunakan Telegram ataupun WhatsApp lah. Alright, jadi apa kerja-kerja yang kamu buat ni, saya anggapkan ambil kira sebagai markah PBD lah. Next, okey, giveaway kepada pelajar yang aktif, nantikan. Sebab saya akan bagi giveaway kepada pelajar-pelajar yang buat assignment ataupun tugasan, yang hantar tugasan lah, maksud saya yang buat apa yang saya suruh ni lah, tugasan ni. Saya akan rekodkan, saya akan kumpulkan dan saya akan pilih siapakah yang bertuah. Ini sebagai inilah ganjaran lah pada korang. Untuk saya lah, untuk kelas saya akan bagi giveaway. Okey, ni ada banyak barang contoh ni USB kabel yang kepala ada 3 untuk iPhone, untuk micro USB dan juga USB Type C. Jadi saya akan bagi kepada mereka yang bertuah, mereka yang rajin membuat tugasan. Okay, saya ada buat rekod list siapa yang tak buat latihan, siapa yang tak buat tugasan, saya ada. Siapa yang rajin, siapa yang buat, saya rekod. So kat situ saya boleh tahulah siapa yang aktif, siapa yang hilang daripada radar. Okay, alright, jadi saya rasa itu saja PDPR kita pada kali ini. Untuk minggu hadapan saya akan ajar topik itulah macam apa tadi. Sekejap saya tengok. Okey, mungkin kita akan masuk inilah bab-bab pendidikan jasmani balik mungkin tengoklah bola baling ni ke ataupun si kesenggangan ke. Okey, tak apa, nanti saya akan beritahu apa topik yang kita belajar lah minggu hadapan. Jadi itu saja daripada saya. Semoga korang fahamlah apa yang saya beritahu. Kalau tak faham, kau boleh rujuk balik buku teks, baca. Pesanan saya stay safe, stay at home, jangan merayap ke. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.坚持
哥要喝那个生的，是吧？都喝了。就我搁这儿。120打了吗？打。往外吐，没事，吐。200东四6一下。